Mulalah dia kan makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kek kotor Melaka. Makan sirih mau nganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Wah, mau ngelupu dah kawan tu, apa pula dia nak balik ni dah. Tiada siapa menjangka dan tidak ada siapa yang menduga rupa-rupanya susu kambing Al-Am ini dapat menyelesaikan masalah wanita. Masalah apa Masalah ketika wanita datang bulan, iaitu mengalami period pain. Jadi kesakitan ini insya-Allah dapat ditangani, dapat melegakan kesakitan anda dengan susu kambing Al-Am. Dengan hanya RM45 saja sekotak, anda dapatkan segera dengan hubungi kami. Tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama. Saya sebenarnya dah lama tak dapat mesej tu. Jadi kuliah subuh minggu ni dah lama tak dapat mesej tu. Kan tiba-tiba dapat mesej tu, dah ada balik dah kuliah subuh ni. Kan. Kalau kuliah subuh online dulu orang cakap kalau ceramah fizikal lagi apa kan, ceramah online ni relax sikit. Tak ada dah, lagi tahu apa. Kalau dulu kita ada masa daripada naik travel satu tempat ke satu tempat kan, mungkin satu hari paling banyak 3 tempat lah kan. Sekarang 5 satu hari kan? Sebab dia duduk nonggok situ baru beberapa hari saya kena 2 hari 3 hari berdonyut kepala sebab dah terlampau lama nak menghadap skrin tu, tak terdaya dah kan. Tapi itu lah, sampai sorak-sorak kan. Tu belum cerita lagi camat-camat orang tak dengar, lain tahu kan. Nasib-nasib lah tu. Itu jugalah program yang batal sebab lain tahu kan. Jadi pagi ni kita kongsi tentang hargailah ia sebelum ia tiada. Hargailah sebelum ia tiada. Sebab sebagai contoh kalau tengok banyak benda lah kan, banyak benda. Terutamanya waktu kita diuji dengan COVID-19 ni. Bila Allah Ta'ala uji kita ni, masa tu lah kita tahu kan. Tahu boring-boring kita pergi kerja main. Dulu lah ada orang kan, aduh kerja lagi kan. Akhirnya baru orang tahu, elok lagi lah pergi tempat kerja kan. Dulu cakap kan best kalau dapat duduk rumah. Heboh dah nak rentai nak kari kan. Macam tu lah manusia kan. Allah Ta'ala memang kata apa, manusia ni diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Tu sebenarnya COVID-19 ni uji kita dua benda tu, berkeluh kesah lagi kikir. Berkeluh kesah ada je benda tak peti, kikir ni kerakut kan. Makin kerakut masa ni ujiannya nak tolong orang macam mana. Keluarlah ayat yang keluar apa, kita pun susah nak tolong orang. Ayat dah keluar. Sebab inilah masa ni kita diuji, sebab ada kekuatan kita nak tolong orang ke tidak. Sebab dengan tahap kita pun susah kan. Sedangkan itulah yang paling afdal. Sedekah paling afdal adalah waktu kita pun tak ada. Itu memang handal tu kan. Bukan senang nak bagi. Sedekah time kita ada tu biasa. Kira bukan kata command lah, tapi makna kata tu memang patut kan. Tapi orang dia dah tak ada bagi lagi. Tu dia. Allah Ta'ala menganugerahkan manusia pelbagai nikmat yang sempurna, sama ada zahir atau batin. Benar Allah SWT memerintahkan kita supaya bersyukur kepadanya. Perkara itu dilihat sebagai sesuatu yang wajib agar ibadah yang kita laksanakan itu menjadi lebih baik. Siapa mengingati Allah SWT berarti dia bersyukur kepadanya, dan siapa yang bersyukur pada Allah pasti dia akan berusaha memperelokkan ibadahnya. Ibadah ni daripada sesukar-sukar ibadah sampailah suka ni, maknanya buat banyak-banyak, bangun tengah malam pada seorang tu satu cabaran yang besar untuk orang yang tak biasa buat. Dan yang paling senang ibadah rupa-rupa malam tadi saya bagi kuliah halaqah anak seni malam tadi. Tajuk dia keutamaan doa. Rupa doa tu pun ibadah.
Dan rupa-rupanya antara perkara yang Allah tak suka adalah orang yang meremehkan dan memperkecilkan doa. Kan ada kadang dia cakap, puas ada doa dah. Nampak? Nampak ayat kadang-kadang kita tak sadar tu. Kadang kita bercakap sama kita, tak payahlah kau doa pun sampai bila pun tak jadi apa-apa. Ayat tu sebenarnya tanpa sadar kita memperlecehkan doa. Sedangkan kan kita ada dalam kitab Mukasyafatul Qulub dulu ada yang tajuk yang kita tentang macam mana orang tu dia pergi haji, dia kata dia rindu kat sahabat dia. Lepas tu ditemukanlah dalam mimpi dia dapat tengok sahabat dia sedang berbual, sedang berdialog dengan Allah. Allah tanya dia, apakah amalan kamu yang boleh sebabkan aku masukkan kamu ke dalam syurga? Kan dia cakap dengan Allah, ya Allah, aku pergi Makkah 36 kali ya Allah. Allah Ta'ala jawab, sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Allah tanya balik, ada tak apa amalan kau boleh aku masukkan kau dalam syurga? Ya Allah, aku khatam Quran 360 kali. Sesungguhnya itu pun tak ada satu pun aku terima. Apa sebab Allah tak terima tu? Kan? Mungkin mengaji dulu sebab ikut-ikut orang aja ke. Mungkin sebab dia nak tunjuk dengan orang aja ke, kan? Dan lepas tu, ada tak amalan kau yang lain? Ya Allah, aku setiap masa aku teringat aku berdoa pada kau ya Allah. Aku tak pernah lupa berdoa pada kau ya Allah. Masuklah kau dalam syurga. Yang tu Allah Ta'ala terima. Doa rupa-rupanya. Kan? Naik kereta berdoa, ya Allah. Di ayat tu, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Rupa-rupanya berdoa ni pun ada adab-adab. Mungkin tajuk lain lah, hari lain lah kan. Ada doa antara waktu yang sebaik-baiknya. Memanglah ada yang cakap mesti kau kita ambil wuduk kan. Dari segi adab ambil wuduk lagi baik. Macam kita semayang lah kan. Kalau dah tak ada apa-apa ke atas lantai tu ialah macam saya pergi Balkan kemarin. Dekat atas jalan raya tu semayang. Kan dah surau tak ada apa tak ada. Kan jomlah sini lah kata. Bentanglah apa yang ada. Kalau ada sejadah, kalau ada kain yang bersih yang khusus untuk tu lagi baik kan. Berdoa menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat pun boleh, tapi menghadap kiblat lagi baik. Ada adab-adab dia. Kalau boleh ambil wuduk lagi baik. Macam tu. Jadi maknanya Allah Ta'ala akan menilai kesungguhan kita. Kan? Lepas tu jangan terlalu koreh, jangan terlalu lembut mana. Makna antara sedang elok. Jangan melampau-lampau kata Nabi. Kan? Ya Allah, macam samsing minta doa dengan Allah Ta'ala macam tu kan. Lambut ya Allah, bantulah aku ya Allah. Macam tu. Kan? Susah tinggal minta dengan Allah Ta'ala. Kan? Begitu juga sesiapa yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 bermaksud, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Ini kita tahulah kan. Sebab itu Allah memerintahkan seseorang untuk bersyukur. Atas dasar syukur itu pula Allah berjanji untuk menambah kebaikan baginya. Syukur kepada Allah adalah inti ibadah, sama ada kelihatan atau tersembunyi, khusus maupun umum, semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menunjukkan faktor yang sangat kuat supaya seseorang mudah mensyukuri nikmat Allah adalah setiap hamba hendaklah memerhatikan orang yang lebih rendah daripadanya dari sudut akal, keturunan, harta dan nikmat lain. Mana kata nak bersyukur, kita nak menghargai, tengok orang yang lagi teruk daripada kita. Macam sekarang kan, pandanglah negara-negara lain, sebab kita dah masuk fasa sampai macam tu lah kira kan. Kan, mengelitat kan, mengelapa masing-masing. Dah apik tak tahu, tak cukup air lah, asal tompek berair pergi lah. Sungai, yang laut-laut, takut nak tengok kan. Kita baru orang kata, kita menuju ke arah endemik. Kes masih tinggi. Masih lagi kena hati-hati kan. Pergi kalau makan pun tak berani, pergi ramai dah. Umat ramai betul orang ni. Kau dah lama kau ramai kan. Dah lama kau ramai. Tengok kau dah makan pun, dia dah mulalah. Tapi tu tak paling tahu tampek bercuti. Saya pun tak tahu kenapa Langkawi. Tak tahu kenapa Langkawi. Dah Hulu Bandul pula tutup kan. Hulu Bandul tutup baru ya. Baru beralih fasa sampai dah tutup Hulu Bandul. Aduh, tak pasal-pasal kat situ pula ada kes kan. Tu semua lah tu. Malam tadi adik saya pukul 1 pagi bawa pergi KPJ, ada dia vertigo, pening kepala.
parah nak masuk hospital kan. Kono colok lubang hidung dulu. Lepas tu siapa nak jaga ni? Dia nak mak saya jaga. Mak saya balik dulu mak. Pagi ni kan berpergi balik saya tahu kan. Orang yang nak masuk kena jaga kat ward tu pun, kat KPJ tu kena pula swab dulu. Yang dah masuk tak boleh keluar. Wah kacau ni saya kata. Maksud dia tak boleh keluar masuk lah kan. Tu dia. Kita kena hidup lah, kena hidup dengan vaksin. Vaksin COVID-19. Tapi orang tua-tua dia tak sebut COVID-19 lah, dia sebut COVID-19 dia. Wah, dia jangan main-main, dia tak main orang pangan ni sebut COVID. Tak main dia COVID-19 lah, COVID-19 kan. Barang kata kan. Jadi dia kata Rasulullah SAW suruh kita kan, lihatlah kepada orang lebih rendah pada kamu dan jangan kamu melihat kepada orang berada di atas kamu. Kerana dengan demikian itu lebih patut bagi kamu supaya tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tengok orang lagi tahu pada kita. Tengok orang lagi susah pada kita, kan? Sekarang baru-baru ni kita ada masalah. Kita dah baru nampak kan, time-time susah ni baru nampak. Ada orang marah, tak ada bantuan untuk dia, tak ada itu, tak ada ini, kan? Orang marah betul-betul. Dekat Parui tu. Ya, tahulah kan Tompek tu kan, berebut-rebut minta bantuan. Sudah ni bagi ke orang yang dah dapat, tak dapat lah. Kat Parui tu ada satu rumah tu. Marah, apa pasal saya tak dapat ni. Ini semua pengurusi ni makan duit haram khabar. Pengurusi tu dah geram, dia datang, dia sepak pintu rumah orang tu. Masuk dalam rumah macam kedai runcit. Macam kedai runcit, segala barang-barang yang food bank tu semua dia punggah balik rumah. Ada panggil macam tu. Macam-macam Allah tunjuk kan. Tahu dia dah lah miskin kan. Miskin lagi pula akhlak tu kan. Tang adab ni kena jaga, tang adab kena jaga. Sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Apa sebab Sebab adab tu tak ada nampak tahu dah. Senang nanti kita tengok orang ada adab ni kan. Orang dulu lalu depan, tunduk kan, adab. Walaupun susah tapi adab tetap jaga. Tumpang lalu pak cik, baik enak kau ni. Macam tu lah. Macam saya lah, duduk dengan Haji Syam lah, duduk sekali kat satu kedai warung. Lalu anak dara. Tumpang lalu bang, mak baik betul budak ni. Abang ke? Tumpang lalu bang, langsung tanya Haji Syam, "Ji, anak siapa tu?" Sebab apa? Dia adab punya pasal. Lawa tu satu hal lah, tapi dia adab tu tanya anak siapa tu kan. Tapi kalau cuba dia masuk ke kedai tu, weh dah, rumah imam mana? Weh kan. Macam mana tu? Kita entah kau tanya lah orang lain tak tahu dah kan. Jadi tinggi mana pun pangkat kita, kalau adab tak jaga, bayangkan imam satu ketika Imam Ibn Abbas ni sahabat Nabi yang merupakan ada pertalian darah dengan Nabi. Imam Ibn Abbas dia tengah tunggu kenderaan, tengok nak naik kenderaan mana. Ubay bin Ka'ab nampak. Ubay bin Ka'ab nampak. Terbalik, Ubay bin Ka'ab yang tunggu kenderaan. Imam Ibn Abbas nampak dia nak naik kenderaan. Mana nak naik kenderaan nampak? Apa aku nak naik? Unta ke kuda ke mana nampak? Datang Ubay bin Ka'ab, dia bawa kenderaan. Taklah digambarkan dalam riwayat ni sama ada dia kereta kuda ke kereta unta, tapi bawa kenderaan lah. Satu kenderaan, maka naiklah Ubay bin Ka'ab. Mana kenderaan ni naik. Dia naik, kenderaan tu jalan. Imam Ibn Abbas dia jalan ikut di kenderaan tu. Dia jalan kaki. Dia tak naik sekali. Ubay bin Ka'ab tanya, "Kenapa kau macam ni? Ni pula kau tak naik sekali?" Macam ni lah Nabi ajar kami adab hormat pada orang yang berilmu. Nampak? Tapi kalau nak ikut saya, kita pergi kuliah ke mana-mana, jangan jalan kaki, saya naik kereta. Bila bayang kan? Ni contoh nak bagi tahu dulu. Dan kemudian bila sampai dekat tempat yang dituju tu, turunnya Ubay bin Ka'ab, dia salam Imam Ibn Abbas, dia salam, dia cium tangannya. Imam Ibn Abbas tanya, "Kenapa?" Macam ni lah kami diajar adab menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak makna adab? Seorang lagi Abdul Rahman bin Qasim, anak murid senior kepada Imam Malik, paling senior. Dia kata, "Aku mengabdikan diri
untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Tuan, agak-agak kita dah cukup belum belajar adab ni. Itu cerita dia. Dia 18 tahun Imam Malik suruh belajar adab je. Itulah penting. Sebab orang tua-tua dulu tu tengok, alah ni ada adab ni orang dulu. Jangan. Ada sebab. Tu sebab orang ni 9 tu dia kalau berburak tu kan. Ada sekali tu orang Pulau Pinang ke, orang Johor datang kan. Ada orang mana tak ingat lah. Dia pergi Minang, tepak sirih tak dibawa. Mampu kita berburak orang kampung tu. Jangan main-main. Oh, pula kat mana kampung kat Rambau tu, parah. Tak ada ke tepak sirih? Ada mulut. Dia nak cakap tadi pun kau tak bawa tu kan. Jangan main-main kan. Bukan apa, dia tu tak makan pun tak apa kan. Sirih tu siapa tak makan, ambil, dia lipat-lipat, pindah buat. Memang sampai tu berunding. Dia sebenarnya perlambangan berunding kan. Adab memanglah tak ada dari segi apa kan. Dari segi hukum tu tak ada lah. Tetapi orang kata tu nak nampak sopan santunnya, tak adalah golojoh mana kan. Ni masuk-masuk mah orang yang tahu masuk. Cenyalah tak nak banyak cerita, kita nak sonang je kata. Umat kan. Tak mahu dah macam tu. Paling tidak cakap Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Orang kadang datang minum dulu, terima kasih banyak. Makanan pun sedap. Kan? Mulalah dia kan. Makan sirih berpinang tidak. Kata. Pinang ada kek kotor Melaka. Kata. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Wah. Mau ngelupu dah kawan tu, apa pula dia nak balik ni dah. Berpantun pula dia tu kan. Tapi itulah dia kan. Dia tak adalah nampak dia apa ni. Gelojoh mana sebenarnya, cakap elok-elok tu sebenarnya. Dalam Islam suruh kita berhikmah, berunding-bunding elok-elok tu ada kan. Ramai manusia berharap mereka boleh menghampiri kepada apa yang dinikmatinya seperti kesihatan, harta, rezeki, tubuh badan dan akhlak. Tu tengok kan. Kesihatan. Sebab apa? COVID-19 kalau datang hinggap kat kita pada orang yang memang dah sedia ada penyakit, dia ada kemungkinan besar, risiko dia besar. Dia tak boleh survive 40 hari. Kan? Itu pun macam-macam lah. Apa? Tapian gelanggang tu. Tapian gelanggang dah lama tak ada tu. Kompleks sukan budak sekarang. Kompleks belia dan sukan Paroi. Penuh kan? Orang berjoging kat Lake Garden. Orang berjoging kat Semana Tompek, kat Taman Perumahan. Dekat Taman Purba pun petang-petang ada. Yang bersukan, yang berlari-berlari. Yang berbasikal pun berbasikal. Ada yang basikal dalam rumah. Sebab tak nak orang nampak dia kayuh dalam rumah je. Ada. Yang sukan yang paling banyak lagi, sukan membadak kat atas katil lah. Tu paling banyak. Tu memang tak ada sukan nama tu. Kan? Tu pun satu bentuk sukan juga kan. Dia tapik dan keluar dah tak kan. Harta macam tu juga. Orang masih lagi dalam tempoh ni habis. Macam mana nak buat ni? Syarikat travel pun banyak tutup. Kan? Syarikat yang stable kan, syarikat travel umrah, tuan-tuan tengoklah mana ada. Kalau tidak tu kojap-kojap lalu umrah minggu ni, umrah minggu depan. Tawaran istimewa bulan Ramadan kan. Mana kan? Mana Allah Taala uji nak buat macam mana. Orang yang berniaga selama ni tiba-tiba ramai dah apa itu dah menung. Yang menung pula tiba-tiba ramai. Macam tu. Tu rezeki Allah tak pernah salah alamat. Pilot, bayangan juruterbang yang dulu ada 4-5 penerbangan seminggu, tiba-tiba tinggal 10 penerbangan setahun. Tahun apa? 10 penerbangan setahun dan hilang kira-kira 80% sumber pendapatan bulanan dia. Langsung pakai baju pilot, seluar pilot, pakai topi pilot, nasi lemak kapten. Ramai pula lagi. Lagi banyak lah daripada dia bawa kapal terbang marin dia kata. Seronok lah dia berniaga. Jadi sebenarnya Allah bagi satu peringatan pada kita. Peringatan kepada kita supaya jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Adalah jalan ni kan. Yang berniaga RM2 lah. Abdul Rahman bin Auf waktu peristiwa hijrah Nabi daripada Makkah ke Yathrib, dekat tangan dia tak ada apa-apa. Ada apa kat tapak tangannya? Hanyalah ada keju, sebelah minyak. Itulah bekal. Abdul Rahman bin Auf antara manusia yang terkaya ketika zaman Nabi.
Waktu daripada Yathrib tu dekat Makkah tu dia paling kaya, dia ada banyak harta-harta dia, bisnes dia banyak. Bila Nabi kata hijrah, dia pula yang ajak, jom kita hijrah. Apa kita takut? Jom kita pergi kita. Dia tinggalkan kekayaan dia, bukan senang. Kita macam itulah, ada bisnes lah kan. Bisnes susu kambing Samsul Debat contoh. Kan? Dah ada 10 cawangan kena. Tiba-tiba jomlah kita pergi luar negara, dia kata kan. Hijrah jom. Ada peluang ni duduk kat Makkah, nak tak? Tinggalkan bisnes. Belum tuan-tuan. Wah, kat Makkah dah siap rumah topi tu. Topi Masjidil Haram tu rumah. Monong kan? Nak tinggalkan apa yang kita ada. Ni tinggal anak bini semua. Sampailah ke Yathrib, kan? Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabiq. Ni Sa'ad bin Rabiq, kau meniaga, ni aku persaudarakan. Dia ni pun meniaga. Tanah dia banyak, kebun kurma dia banyak. Kau bersaudaralah dengan dia. Sa'ad bin Rabiq cakap, aku ada banyak tanah, mana satu kau nak? Kau cakap. Bini aku dua-dua, kau pilih salah satu. Betul? Dia bukan cakap kau ambil ni. Dia dah tak nak dah ni, dah tak boleh belah tengok muka. Tak ada, dia tak cakap macam tu. Tak. Dia ni pemalas sakit, nanti aku tengok dia ni, kau ambil ni. Tak, dia suruh pilih open tender. Mana satu kau nak? Kau cakap je. Tapi Abdul Rahman bin Auf tak, dia kata aku tak nak, kata. Semoga Allah memberkati kamu wahai Sa'ad bin Rabiq. Cukuplah kau tunjuk kat aku ke mana jalan pergi ke pasar tu. Sebab aku nak berniaga tu. Nak berniaga kat dia. Berbekalkan modal, itulah dia. Tu keju dengan minyak. Keju orang Taman Purba tak faham. Dia cheese, faham. Pergi sampai sana. Itulah modal dia. Masalahnya kat pasar tu didominasi oleh kaum Yahudi. Macam mana tu? Macam kita lah pergi berniaga kat Jalan Raham tak? Cina semua yang Cina tu kan. Contoh kan? Tapi kalau kita tengok dulu-dulu, kalau restoran-restoran Cina, berapa ramai orang Melayu boleh survive, dia buka satu stall je. Dekat kaki lima tu dia jual nasi lemak. Ramai pula Cina-Cina tu ada. Kan? Yang India masuk pun ada. Tu dia. Jadi makna kata, Abdul Rahman bin Auf berniaga kat sana. Tak lama lepas tu, barulah terbau, Nabi terbau. Bau wangi-wangian orang kahwin dekat Abdul Rahman bin Auf. Dia tanya, kau dah kahwin ke? Ya Rasulullah. Nabi kata, buatlah walimah. Dia kata, buatlah walimah terus, walaupun dengan hanya seekor kambing, kata Nabi. Tu yang kita buat walimatul urus tu, kita bukannya seekor kan. Daripada tutup jalan. Tu gitu. Tapi makna kata memang ikut sunnah yang Nabi ajarlah, buat majlis sebab nak beritahu ke orang. Apa berlaku? Masa itulah Nabi kata, semoga Allah memberkati rezeki kamu wahai Abdul Rahman bin Auf. Bila Nabi doa tu, lepas tu segala benda, pendek katalah kan. Apa Abdul Rahman usik tu memang jadi omeh. Maksud dia tu, dia buat apa pun jadi, dia berniaga apa pun laku. Dia berniaga unta, modalnya 1,000 dinar, jual balik pun 1,000 dinar unta tu. Dah orang tanya, macam mana untungnya tu? Jadi orang Yahudi tak bali dengan orang Yahudi, dia bali dengan Abdul Rahman bin Auf. Unta dia murah kata. Beli 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar. Kita tak dapat macam tu dah, kan? Rupa-rupa dia untung kat mana? Kat tali unta tu. Tali unta tu 1 dinar. Jadi lagi banyak orang beli, lagi banyak tali dia tu terjual. Ada tali warna merah, warna biru, warna kuning. Jadi tuan-tuan, siapa yang mengajar sistem volume tu? Abdul Rahman bin Auf. Jadi jangan ada orang lain nak ngaku dia main volume ni, main volume kan? Orang cakap sekarang kan? Abdul Rahman bin Auf. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf 370 juta kalau nak digambar tukar duit kita sekarang. Abdul Rahman bin Auf, bayangkan semua keluarga ahli-ahli yang peperangan Badar tu, dia bagi macam insentif lah. Setiap keluarga duit kalau tukar duit kita sekarang, setiap keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar yang 500 orang tu, kan? 500 orang tu, keluarga dia dapat nilai kekayaan sumbangan Abdul Rahman bin Auf 400,000 satu keluarga. Nilai dia. Setelah Nabi wafat, dia yang carikan, hadiahkan tanah, bagi carikan tanah untuk isteri-isteri Nabi. Dia yang keluarkan perbelanjaan untuk orang yang mengawal keselamatan
Macam jadi lantik bodyguard lah yang escort kalau isteri Nabi pergi pasar, pergi mana-mana, ada 2 orang akan ikut. Itu Abdul Rahman bin Auf tangguh. Macam skin pension lah. Tu dia Abdul Rahman bin Auf. Tapi dia Abdul Rahman bin Auf orang yang kedua masuk Islam selepas Sayyidina Abu Bakar. Dan Abdul Rahman bin Auf adalah 10 sahabat yang dijanjikan masuk syurga, tetapi paling lambat sekali sebab waktu banyak audit dia. Itu sebabnya kan. Mana kalau dia dikatakan, digambarkan nanti Abdul Rahman bin Auf ni, sahabat-sahabat semua tanya, mana Abdul Rahman bin Auf sahabat kita? Dia lambat sikit, banyak kena tanya kat Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan. Itulah dia kan. Kita ni pula paling kepala kan, macam Nabi risau kan, duit ada lagi. Pernah sekali selepas solat asar Nabi berkerja keluar. Apa kena Nabi tu teringat ada beberapa bongkah emas ada dekat rumah yang Nabi belum sempat infakkan. Nabi takut kalau jadi apa-apa nanti Allah Ta'ala tanya. Kita pula kalau tinggal dah berapa koping duit, comel, mana nak cari lagi kan. Itu lainlah kita kan. Bukan cakap tuan-tuan ni, termasuk yang bercakap ni kan? Tubuh badan kita, tu sebabnya tubuh badan ni pun satu amanah. Salah satu cara mensyukuri, jaga kesihatan badan kita. Jaga badan sebenarnya amanah sebenarnya. Satu pahala. Jaga badan kita ni pun satu amanah. Sebab apa kita kena cerita ni? Tahun lepas 266 kes bunuh diri dilaporkan. 266. Tahun ni 483 kes bunuh diri dilaporkan setakat bulan Mei tahun ini. Tidak termasuk 19 kes cubaan bunuh diri yang paling sedih. Banyak juga dalam angka tu orang Melayu beragama Islam. Apa sebabnya? Mana silapnya? Kan? Boleh bila dia bunuh diri tu, memang dalam hadis pun sebut, kalau kau menikam diri kau, kau akan tikam dalam neraka tu berulang-ulang kali. Dalam neraka jahanam. Takkan keluar sampai bila, melainkan Allah ampunkan dosa kau. Yang minum racun, minumlah sampai habis. Yang kelar diri, kelarlah diri sampai sudah. Apa yang dia buat waktu bunuh diri tu? Eden tak nyusahkan orang. Siapa cakap? Bunuh diri besok anak pergi sekolah. Abah kau ke semalam? Pergi surau. Bini siapa tu kan? Kan malu. Tetap malu. Jangan cakap nyusahan diri sendiri je. Tak susahkan orang. Jangan cakap. Itu sebabnya kalau kita sakit macam mana, sakit teruk macam mana sekalipun, doa yang paling murni sekali, ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku, ya Allah. Kalaulah kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Maknanya bukan kita buat keputusan, serah kat Allah Ta'ala. Jangan ambillah nyawa dia, ya Allah, tak teraya dah, biarlah mati lagi baik. Tu ayat kita kan. Makin sibuk, panjanglah umur aku, panjanglah umur aku kan. Itulah dia jaga ya, tubuh badan kita dan akhlak. Akhlak ni cerita adab tadi lah. Kemudian dia akan banyak memuji Allah dengan menggunakan nikmat berkenaan, yang menggunakan nikmat berkenaan. Tu sebab janganlah kita pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Macam dapat kuliah subuh ni pun satu nikmat kan? Negeri 9 tiba-tiba boleh full kan? Boleh full apa? Boleh full lah ikut kapasiti. Mana dia yang orang sebut tu, rindunya nak ke surau Riyadus Salihin. Dia katakan, mana dia orang tu, daripada PKP, PKPB, PKPD, lockdown, PKPD balik, sampailah jadi tukar PPN kan, pelan pemulihan fasa 1, fasa 2, fasa 3. Tak nampak tak bawah tu dah kan. Ada orang nak jadi champion kan, dia goma kat dalam tu, dekat dalam media sosial kena tunjuk, rindunya rumah Allah. Saat air wuduk menyentuh tubuh badanku. Ayat tak mengalah kan. Sekali tak sampai kan. Masalah banding. Saya pun tak faham tuan-tuan, bila orang pergi masjid itu kan, dah tahu ramai orang yang masuk tu yang berdaftar. Bukannya dia dah daftar, kebanyakan yang itu yang heboh viral itu dia tak daftar, datang pula time-time tu memang dah penuh pula agak tak payah masuk. Apa pening kepala, balik lah. Kalau kau nak tunggu situ, semayanglah kat luar tu.
Macam mana dah, kita dah ikhtiar, tak apalah kan. Macam tu. Ni viral, tetap viral. Contoh ni sekarang ni, yang kes sahabat kita yang seorang ni. Kan? Yang Ustaz Abid Liu ni lah. Kan? Tak usah lah share-share. Walaupun benda tu adalah maklumat sulit ke apa, tak usah lah share-share kan. Buat grup, aduh tak terdaya betul. Kan? Sian tuan-tuan. Macam mana kan? Itulah dia, akhir zaman. Kan? Ini zaman fitnah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan kerajaan Islam, zaman kiamat, 6 zaman. Dan sekarang zaman fitnah. Zaman fitnah ni, fitnah lagi ramai orang percaya daripada benda-benda biasa. Kan? Dengan pengusi surau dapat pergi Makkah tahun depan. Dah bulan 3 bah. Oh, betul lah, ya ke? Oh, okey lah. Macam tu lah. Walaupun yang terpilih tak ramai sebab dek COVID ni, kan? Saya dengar kemungkinan besar umrah 10,000 tak lagi lah. 10,000 tak lagi lah package dia. Tu siap apa? Jolok hidung tu semua. Duduk kat sana kuarantin dulu. Kuarantin beberapa hari baru boleh masuk. Ataupun mungkin limit lah, tak boleh lah buat selalu. Macam dulu kan. Dulu suka-suka kan, adalah peraturan itu dia akan keluarkan lah nanti. Sebelum balik kuarantin nak dulu, adalah lagi test dulu. Tak apalah, janji dapat pergi balik kan. Tentu. Lepas tu dia orang tanya, Samsul Debat ambil vaksin apa kata? Saja nak diuji kita, nak tengok anti vaksin ke tak kan. Pfizer kan. Pfizer dengar Ustaz kau nak ambil 3 kali kata. Kena ada dos ketiga, belantak lah 10 dos dia ambil. Apa susah? Dah majlis fatwa ke apa tu, dan tadah lah. Dan ulama-ulama dan Malaysia dah cakap macam tu. Majlis fatwa kebangsaan dengan mufti-mufti cakap hukumnya harus dan wajib. Apa siapa lah kita nak mempertikai kan? Ambil lah. Yang tak nak ambil, tak paksa betul. Lepas tu marah lah dia. Memanglah kami tidak dipaksa. Tetapi kami tak boleh dine in, kami tak boleh rentas negeri, maka itu seolah-olah paksa juga. Memanglah. Mana boleh dapat keistimewaan apa yang orang 2 dos dah ambil tu? Kan? Terpulanglah tuan-tuan kan? Jadi, itulah dia. Sikit lagi ya. Dia kalau ada bunyi sekarang kalau subuh tak boleh lama nak kan? Sebelum ke 8 saya berhenti. Okey. Umat kan. Lama jalan ambil pula kan? Kan? Tu sebabnya bila tengok orang yang lagi susah kata Nabi itu, contoh macam mana? Orang kurang harta disyukur sebab tengok ada orang yang lagi teruk daripada dia. Orang yang terlantar sakit, kan? Kalau melihat orang yang sakit, kalau kita tengok orang yang sakit terlantar kat hospital, syukurlah kita ni masih sihat. Melihat orang dihukum penjara bertahun-tahun, maka mujurlah aku ni tak kena penjara, kan? Melihat orang lain tidak punya anak, syukurlah atas anugerah anak yang Allah bagi kat kita. Tengok orang yang lain yang kurang akal, maka syukurlah aku ni tak jadi macam dia. Kan? Banyak tu masalah aku ni. Banyak masalah aku ni. Okeylah tu. Normal. Orang yang tak ada masalah, dia tak bagi masalah kat orang. Orang gila kan? Orang gila. Dia memang tak ada paning apa. Nak bayar bil api kau top up kau apa. Kau tak ada. Dia fikir dah. Kan? Tapi dia tu bagi kita paning. Dia pergi depan kita macam ni. Ingat tak arwah Syarum bagi? Kan? Pergi dia depan kan. Kita dah apalah buat ni. Saya ingat kita bagi dia lah. Kita bagilah kuih. Bagi kuih tak, dia nak ambil yang susun tu juga. Kan kalau orang biasa kita gila betul. Dia memang gila. Macam mana kan? Nak cakap pun tak guna. Tak salah kan. Cakap memang dah ya kan. Lepas tu tak, alah, berdiri lah dia kat sini. Dah terlondeh lah seluar. Lagi tertekan kita tengok kan, nampak tak? Tapi dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa tu sebab elok lah. Kalau kita ada masalah, kira okey lah tu. Syukurlah ada masalah. Kan? Kan dalam kitab yang kita baca tu, kalau orang tu 40 hari berturut-turut tidak diuji, maka dia jauh daripada rahmat Allah. Nampak? Biarlah kena uji kan? Cuma tinggal lagi minta dengan Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Lama waktu dah kita tak berkuliah kan? Dapat datang kuliah. Alhamdulillah ramai kan? Ramai dapat datang kuliah balik
Dan begitu juga bila melihat orang hidupnya tidak berpegang dengan agama, kita pasti bersyukur atas nikmat taufik dan hidayah yang Allah berikan buat diri kita. Sebaliknya, sekiranya seseorang ditimpa musibah, hendak melihat orang lain yang ditimpa musibah yang lebih besar lagi. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang bermaksud, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah kepadamu dengan baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin berkata, hakikat syukur terhadap nikmat Allah adalah menampakkan pujian dengan lisan, kecintaan di hatinya dan ketaatan anggota tubuhnya. Ulang balik. Hakikat syukur terhadap nikmat Allah adalah menampakkan pujian dengan lisan, kecintaan di hatinya dan ketaatan pada anggota tubuhnya. Syukur dibangunkan di atas 5 landasan utama: ketundukan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pengakuan terhadap nikmat Allah, pujian kepada Allah dan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah landasan syukur. Barang siapa tidak melaksanakan salah satu daripada landasan tersebut, bererti satu landasan telah hilang darinya. Hamba yang bersyukur terhadap segala kenikmatan dari Allah merupakan wujudnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita ada sebut tu pun, syukur, Alhamdulillah, itu pun satu bentuk ibadah. Semua benda baik, niat kerana Allah, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. 3 ni dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah. Contohnya macam kisah Robin Hood. Robin Hood dia tolong orang susah, benda baik, tapi tak diizinkan oleh Allah sebab kaedah dia tak betul, dia curi daripada orang kaya. Walaupun dia niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Dia mesti kaedahnya tu pun betul. Contohnya saya, Tuan Haji Syam, dengan siapa lagi, dengan Imam, kita tubuhkan satu persatuan NGO, PLP, Persatuan Lelaki Prihatin namanya, bagi bantuan ke ibu-ibu tunggal seluruh hampangan. Wah, contohlah ibu tunggal. Jadi benda baik tak? Benda baik. Cara dia baik tak? Elok kita pergi ramai-ramai semua pergi hantar bantuan. Tapi tiba-tiba pula kan, contohlah Haji Syam, bukan Haji Syam ni, Haji Syam lain. Tiba-tiba Haji Syam kata, rumah ibu tunggal yang last ni, yang lain semua tak payah ikut. Bak saya hantar seorang-seorang. Saya dah besok tu. Kacau. Semua orang dah mula pahal pula Haji Syam ni, tiba-tiba lah dia bisa seorang. Rupa-rupa ibu tunggal yang terakhir ni bukan kaleng-kaleng, macam Luna Maya dengan Cut Tari muka kan. Wah, tak teraya. Jadi fitnah kan. Jadi walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala. Pahala ibadah tu tak dapat. Mungkin benda baik tu dapat, tapi dari segi nak dapat pahala ibadah tu tak dapat. Mesti cukup 3 tu. Benda baik, cara dia tu betul, dan juga niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tu sebabnya kadang-kadang kita kadang rugi kan. Banyak benda baik kita buat sebenarnya, tapi kadang tu lupa niat kerana Allah. Gotong royong ke kan, kita buat kenduri kenara ke, semua tu boleh jadi ibadah bila kita buat dengan niat kerana Allah. Jadi kalau kita syukur dengan nikmat, insya-Allah Allah akan lipat gandakan segala nikmat yang kita ada. Tapi kalau kita kufur, Allah Taala sebut kan, azabku amatlah pedih. Surah Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Jadi syukur ini adalah indah. Dengan mensyukuri, hidup kita pun jadi senang. Dia bila orang kata ini jugalah, syukur ini jugalah adalah merupakan satu cara untuk kita menjauhkan penyakit-penyakit hati. Penyakit tamak, ni penyakit berangkai, ni bukan jantung, darah tinggi kan, macam ni. Dia yang berangkai 3 ni penyakit tamak, tak cukup, dia penyakit tak cukup, tamak. Penyakit apa lagi? Penyakit sombong. Sombong tu pula ada 3 kategori. Ujub dalam hati, riak, tunjuk dengan orang, takbur, bercakap pula apa yang dibanggakan tu. Kadang-kadang dalam satu perbuatan dia boleh ada 3 sekali.
Masuk kat surau Taman Purba tu, dia on lampu, dia semayang. Dah 3 hari tu turut, dah dia yang buka lampu. Dalam hati je. Tak sangka lah Adan yang paling awal ni, dah 3 hari dah ni, dalam hati je. Dia jadi, kira ujub tu, kan? Ujub tu kalau kita kaitkan dengan ayat Nabi 9, jobar lah, macam tu lah ke. Tapi dalam hati je. Dia tak tunjuk kat orang. Kemudian, lepas dia semayang, tengah dia semayang tu, dia dah on lampu, dia semayang. Bismillah. Semayang sunat. Tahu dengar lah bunyi sliding door, ada orang masuk. Dah mula dia kuat keskin bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tahu dengar dia semayang. Itu riak. Lepas tu, tanya, kau perasan tak siapa yang paling awal datang kat surau ni? Wah, dia kata. Tu takbur lah. Dan yang ketiga, penyakit hati yang ketiga adalah penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya Tauruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jadi dengki ni samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah tentukan untuk oleh. Jadi kalau kita syukur, kita tak ada perasaan ni. Kalau kita syukur, kita tak ada perasaan seperti ini. Jadi rasa cukup lah tu ya untuk kuliah ni. Minggu lepas dah start ke kuliah subuh? Semalam, semalam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita jumpa lah balik semula ya. Mudah-mudahan tak adalah dia berbalik, dia reverse lah balik kan. Mudah-mudahan. Dia menuju kepada endemik ni okeylah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak. Kita atas pertemuan ini sesungguhnya bersyukurlah sebab yang penting dalam hidup kita ni Allah bagi peluang kat kita, tu yang penting. Jadi sungguh yang baik tu datang dari Allah SWT. Menurut kurang itu punya kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ada masalah GERD, gastrik, pedih hulu hati menyebabkan anda tak selesa, nak makan lagi pun tak boleh, nak tidur pun tak lena. Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Dapatkan segera susu kambing Al-Am. Susu kambing Al-Am ni campuran dengan madu dan kurma, menyelesaikan masalah gastrik, pedih hulu hati, angin lambung dan sebagainya. Dengan hanya RM45 saja, hubungi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen.